Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video respon saya terhadap Abah Bos tu, saya ada sentuh bab judi. Yang mana bab ni yang paling crucial saya rasa. Kesalahan yang Abah Bos buat dan patut diperbaiki lah. Dan bila saya baca balik komen satu persatu, saya go through balik komen yang mana bahagian komen tu saya dah disable atas beberapa sebab tertentu. Bila saya baca balik komen-komen situ, saya tak dapat nak fikirkan kenapa masih ada satu golongan atau budak-budak Abah Bos yang cuba rationalizekan tindakan Abah Bos tu. Dia kata yang kenapa bila Abah Bos buat benda ni haram, tapi kalau streamer-streamer famous buat benda ni halal. Seriously, saya tak kata yang kalau streamer-streamer famous ni main game slot, benda ni jadi halal. No, saya tak pernah kata benda tu. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Cuma dalam video tu kita fokus kepada Abah Bos, jadi kita bincang tentang Abah Bos lah. Untuk puaskan hati anda, okay? Untuk puaskan hati anda, dalam video kali ni, saya nak kongsikan dengan anda 3 judi yang selalu kita jumpa dekat e-sport scene di Malaysia ni. Yang ketiga tu, confirm ramai yang akan kita cakap panas punggung lah. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom. First kali kita kena tahu apa itu judi. So, judi ni ialah satu aktiviti pertaruhan yang mana akan melibatkan 2 golongan. Satu golongan dia akan untung, dia akan menang, dan satu golongan lagi dia akan kalah ataupun dia akan rugilah. Dalam kes Abah Bos, okey, ini judi yang pertama So, Abah Bos dia main game slot. Game slot ni macam kita tekan satu button and kita dapat susun number 777 macam tu, and kita akan dapat duit lah. Kita dapat menang, kita dapat cuci dan sebagainya. Saya pun tak faham istilah dia yang sebenar lah. So, Abah Bos dia main slot machine yang mana slot machine ni memang haram. Totally haram. Semua ulama ada kata benda ni haram kan. Ada budak Abah Bos ni yang backup Abah Bos bagi tahu yang apa yang Abah Bos buat tu dia pakai demo account. Dia tekan bila-bila masa sekalipun dia akan menang. Saya seorang yang tak pandai bab agama. Seriously, saya tak pandai bab agama. Even saya pun masih struggle untuk jaga solat 5 waktu. Saya nak solat 30 hari puasa penuh pun saya masih lagi struggle kan. Saya tak pandai bab ni, so saya rujuk kepada ustaz ataupun orang yang lebih alim lah. Saya tanya ustaz, apa pandangan ustaz terhadap apa yang Abah Bos buat lah? Maksudnya, kalau kita main game judi tu, secara kita cakap, kita main demo account ke, ataupun kita tak rugi apa-apa, kita tak ada bayar apa-apa, apakah hukum dia ustaz? So, ustaz tu bagi satu dalil dari surah Al-Ma'idah ayat ke-90 tentang judi. Yang mana dalam ayat tu diterangkan tentang judi tu haram untuk umat Islam, dan disambung lagi ayat dia, jauhilah diri kita dari judi supaya kita jadi orang yang berjaya. So, dari ayat ni kita dah tahu yang main judi tu memang dah totally haram, and kita mendekatkan diri kepada judi tu. Kita main yang simple-simple, yang basic saja pun dah tak boleh. Benda tu pun dah Islam dah tak bagi benda tu. And kalau kita mengaku yang kita beriman kepada Allah dan Rasul, kita dah tak perlu pertikaikan lagi ayat yang dah terang lagi bersuluh macam tu lah. Okey, ada juga yang tanya, apa cakap slot game ni, kalaulah kita punya possibility untuk menang tu 99%. Maksudnya kita tekan je, memang 10 kali kita tekan 9 kali kita akan menang. Kita kalah 1% saja. Tak kisah berapa persen yang kita menang sekalipun, benda tu bila dia dah haram, dia tetap haram. Sebab apa? Sebab kalau biasa company tu dia tindas kita, tapi kalau di 99% kita yang menang, kita yang akan tindas company tu. Yang mana bila kita rujuk balik definisi judi tadi, dia mesti melibatkan 2 golongan. Satu golongan yang menang, satu golongan yang kalah. Tak kisah kita duduk di golongan mana, tapi bila mana berlakunya situasi 2 golongan menang dan kalah ni, automatically dia akan jatuh dalam hukum judi, dia akan jatuh dalam definisi judi tadi, and dia jadi haram lah untuk kita sebagai seorang umat Islam. Kemudian kita pergi kepada judi yang kedua yang selalu kita jumpa dalam e-sport Malaysia ni, ialah judi tournament tu sendiri. Untuk masuk satu-satu tournament, kita kena bayar beberapa duit. Contoh, kita nak masuk PUBG punya tournament, then dia punya organizer bagi tahu, okey, kita punya tournament yuran dia RM50 Malaysia, dan kita punya hadiah ialah RM400 Malaysia dari duit yang dikumpulkan dari penyertaan tadilah. So, katakan RM50 ada 10 kumpulan, so ada RM500, 400 digunakan untuk hadiah pemenang, dan 100 digunakan service charge untuk organize event tu lah. So, benda tu automatically haram. Dalam Islam, benda tu haram. Jadi, bila kita nak masuk mana-mana tournament, kita kena pastikan yang duit kita tak digunakan untuk dijadikan hadiah. Sebab benda ni terlampau common dekat Malaysia.
Malaysia. Yalah, kalau anda fikirkan duit ini ialah cara yang paling simple untuk anda buat duit. Bayangkan satu kumpulan anda charge dia RM50, dah ada 100 kumpulan untuk PUBG Mobile. So kita boleh buat macam deathmatch macam tu. So 100 kumpulan kita dah ada, kalau 10 kita ada RM500 Malaysia, dan kalau ada 100 kita dah ada RM5,000 Malaysia. Kalau ada 100 kumpulan kita dah ada RM50,000 Malaysia kan. So dengan cara semudah tu, budak-budak mesti masuk dapat RM50,000 Malaysia, RM30,000 kita ambil buat jadi hadiah untuk mereka. Simple, dapat RM20,000 kan. So ramai organizer yang kita kata tak ada etika ni, dia buat macam ni. So habis cerah, adakah masuk tournament e-sport ni haram? Tak. Tak. Masuk tournament e-sport yang berbayar tak semestinya haram kalau terlibatnya third party, orang yang ketiga. Maksudnya, contoh, saya nak buat event Dota 2, Mona Lisa Tournament. Saya minta yuran daripada peserta RM50 sebagai contoh dan hadiah saya bagi RM1,000. Tapi hadiah tu bukan dikeluarkan dari duit yang dikumpul tadi, tapi hadiah tu dapat dari sponsor. Macam contoh dari MSI ke, dari brand-brand lain ke. So, duit daripada mereka tu saya guna untuk jadikan hadiah lah. Duit penyertaan tadi saya ambil and saya bayar organizer. Saya bayar upah, contoh Kelantan Esport Association ke. So dengan cara tu, tournament yang kita main tu halal lah. That's why anda kena pastikan organizer tu, dia punya hadiah tu dari mana. Dia punya hadiah tu dari duit anda ataupun dari duit sponsor. Itu yang kita kena pastikan lah. Alright, sekarang kita pergi kepada judi yang ketiga, yang mana saya bagi tahu di awal intro tadi, judi ni mungkin buat ramai orang panas punggung, iaitu judi loot box atau orang panggil UC. Saya tak tahu apa tu UC sebenarnya sebab saya tak main PUBG Mobile kan. So saya tahu loot box lah ataupun mystery box. So mystery box ni macam ni. Katakan kita nak beli satu kotak tu, dia bagi tahu okey, harga kotak tu RM30 tapi anda berpeluang untuk menang skin yang berharga RM10,000 Malaysia. Sebagai contoh macam tu lah. So untuk dapatkan skin tu anda kena beli RM30. Automatically benda ni kita panggil dia sebagai judi lah. Dari segi aktiviti kita panggil dia sebagai judi, haram. Dari segi apa kita cakap jual beli pun benda tu haram juga. Sebab apa? Ada unsur gharar, ada unsur ketidakpastian dalam benda tu. Kita tak tahu sama ada kita dapat ataupun tak skin tu. Melainkan kita beli RM30 and kita dapat RM30, kita dapat skin yang harga yang dijanjikan tadi RM1,000 Malaysia, tak ada masalah. Tapi sekarang kita sedang bercakap tentang loot box. Saya tengok ramai gila streamer yang buat live, dia beli loot box banyak-banyak dan dia pun tekan okey, kalau tak dapat dia bagi dekat dia punya audience, macam giveaway lah. And benda tu haram. Kita kena balik pada isu yang kita bincangkan pada judi yang pertama tadi, buat sekadar suka-suka je. Kalau kita tengok benda ni sebenarnya dia berkait rapat dengan claw machine. Anda boleh tengok mufti wilayah dah keluarkan fatwa yang claw machine adalah haram dan sebagainya. So dekat situ ramai petikai kan. Macam mana kalau saya buat dengan niat suka-suka je? Saya memang tak apalah, saya bayar RM30 ni, saya tak dapat skin ni pun tak ada masalah. Saya redha. Walaupun dengan cara tu benda tu haram. Sebab apa? Sebab kita kena rujuk balik pada surah Al-Ma'idah ayat ke-90 tadi. Judi tu haram dan menghampiri judi, kita kena jauhkan diri kita dari judi. Itu adalah pegangan umat Islam. So streamer yang buat macam beli loot box banyak-banyak, beli sampai 100 biji, okey, hari ni kita nak buka 100 biji loot box bla 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 untuk dapatkan skin ni. Kalau saya tak dapat, semua skin lain saya bagi dekat anda. So benda tu jelas-jelas haram walaupun kita buat suka-suka. So habis cerah, macam mana kalau saya beli, macam mana kalau loot box tu kawan saya beli and bagi dekat saya? Macam kes streamer tadi lah. Benda tu pun salah. Kita tak boleh ambil loot box tu. Sebab apa? Sebab kita dah berkompromi dengan dia. Kita dah berkompromi dengan streamer tadi lah. That's why benda tu pun salah. Kecuali kita dapat loot box tu, contoh kita main game dan tiba-tiba kita dapat dari, kita cakap game punya developer lah. Game punya developer tu bagi hadiah, nak buka loot box tu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia tak melibatkan mana-mana pihak lah. So kena hati-hati kalau anda ni seorang streamer yang beriman kepada Allah dan Rasul. Nampak macam pencetus ummah sikit kan? Anda kena hati-hati dengan benda ni. Kadang-kadang kan saya nampak macam orang-orang kita ni dia suka menormalisasikan benda-benda buruk. Macam alah, macam tadilah, alah bercerah, kenapa Abah Bos buat tak boleh tapi streamer-streamer lain buat boleh? Katakan streamer-streamer lain buat boleh sekalipun, bila Abah Bos buat haram, dia tetap haram. Tak kisah siapa-siapa buat. Faham tak? Two wrong apa kita cakap, two wrongs make a right. Tak ada, istilah tu tak ada dalam Islam. Bila orang ni buat, lepas tu orang, kenapa dia buat boleh dekat saya buat dekat dia tak boleh? Tak ada istilah tu dalam Islam. Kalau orang tu buat haram, kalau kita buat pun haram juga. Kalau kita buat, memang kita dapat dosa lah.
That's why Nabi pesan kan, Nabi pesan beruntunglah golongan yang sedikit, golongan yang kita cakap berpegang pada Quran dan Sunnah ni, golongan yang sedikit. Kalau kita tengok kepada apa yang berlaku dekat dunia sekarang, banyak orang cuba rationalizekan benda-benda yang salah, benda-benda yang tak leh. Bila tengok kepada macam benda haram, kalau orang famous buat, dia pun turut buat, dan dia guna hujah orang famous boleh buat, kenapa aku tak boleh buat kan? So seriously, saya sendiri mengaku yang saya bukanlah orang yang alim, bukanlah orang yang soleh sangat, tapi saya just sampaikan apa yang saya tahu supaya kita punya e-sport scene ni bukan sahaja penuh dengan etika, tak, tapi dia mesti follow kita punya agama. Kena ingat satu benda je, bila kita ni beriman kepada Allah dan Rasul, kita ni seorang Islam Muslim Islam, kita kena ingat kita kena ikut acuan Islam tu, bukan Islam kena ikut acuan kita. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Merhaba. Jumpa lagi.